Assalamualaikum dan selamat datang ke International Conference on Teaching and Learning ICTI 2020 yang bertemakan Education for Society ataupun pendidikan untuk masyarakat. Saya akan membentangkan kajian berkenaan dengan keberkesanan pendekatan kelas berbalik berasaskan gamifikasi terhadap tahap pelibatan dalam kalangan pelajar pra-universiti. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Profesor Madya Dr. Abu Bakar bin Ibrahim, Dr. Asyadi bin Abbas dan saya sendiri Azia binti Sulong. Pembentangan ini akan menerangkan 4 perkara iaitu yang pertama pengenalan, yang kedua metodologi, ketiga dapatan dan seterusnya adalah kesimpulan. Bagi pengenalan, pembentangan akan menyentuh tentang latar belakang kajian, rasional kajian dan objektif kajian. Manakala bagi metodologi pula, reka bentuk kajian, instrumen, prosedur kutipan data dan analisis data akan diterangkan. Untuk bahagian ketiga iaitu dapatan, saya akan membentangkan dapatan kajian berserta dengan perbincangan dan diikuti dengan bahagian terakhir yang akan menerangkan tentang kesimpulan dan juga cadangan untuk penyelidikan akan datang. Sebagai pengenalan, pengaturcaraan merupakan satu topik yang terkandung dalam subjek sains komputer yang perlu dipelajari oleh pelajar pra-universiti iaitu di Kolej Matrikulasi. Para pelajar beranggapan bahawa pengaturcaraan adalah topik yang sukar untuk dikuasai. Guru ataupun pensyarah juga berpendapat bahawa topik ini sukar diajar kerana ianya bersifat dinamik dan abstrak. Ini relevan dengan dapatan daripada kajian lalu dan kenyataan pakar yang menyatakan bahawa topik ini sukar dan mencabar. Pelajar di Kolej Matrikulasi adalah pelajar yang datangnya daripada lepasan sekolah menengah yang mana kebanyakannya tiada asas dalam sains komputer, khususnya pengaturcaraan. Ketiadaan asas menambahkan lagi kesukaran dalam menguasai topik ini. Walaupun pelajar dilihat berminat dan bermotivasi untuk mempelajari topik ini pada peringkat permulaan, namun apabila topik ini semakin sukar untuk difahami, pelajar akan hilang minat mereka dan mula mengundurkan diri dari pelibatan dalam aktiviti pembelajaran. Kegagalan menguasai topik ini mempengaruhi grade keseluruhan bagi subjek sains komputer. Melalui kajian literatur, ianya menyatakan bahawa kegagalan pelajar dalam menguasai topik pengaturcaraan adalah berpunca daripada penggunaan kaedah dan strategi pengajaran yang lemah dan tidak efektif. Melalui pemerhatian dan penyelidikan awal oleh penyelidik mendapati pelajar bersifat kurang aktif dan interaksi yang rendah antara pelajar dan pensyarah. Ini berpunca daripada peruntukan masa pertembungan adalah pendek dan terhad iaitu 1 jam bagi setiap sesi pertembungan. Pensyarah menggunakan masa yang ada untuk menjelaskan kandungan secara berpusatkan guru. Ianya menyebabkan pelajar bersifat pasif dan interaksi lebih kepada interaksi sehala. Selain itu juga, kekangan masa juga menyebabkan kadar komunikasi antara pelajar dan pensyarah adalah rendah dan terhad. Oleh yang demikian, satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang efektif diperlukan untuk mengatasi masalah pelibatan pelajar terhadap pembelajaran. Dua pendekatan yang menjadi trend dan semakin popular dalam bidang pendidikan adalah pertamanya pendekatan flipped classroom ataupun kelas berbalik dan yang keduanya adalah gamifikasi. Bagi kelas berbalik ataupun flipped classroom, ianya merupakan kaedah PMP yang melibatkan dua persekitaran pembelajaran di mana yang pertama pelajar perlu melakukan aktiviti pembelajaran di luar kelas dan diikuti dengan aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Menurut Millman 2012, kaedah ini bertentangan dengan kaedah pembelajaran tradisional. Kebaikan kelas berbalik ataupun flipped classroom, ianya dapat menyediakan lebih ruang dan masa antara guru dan pelajar semasa di dalam kelas. Kerana semasa di luar kelas, pelajar telah didedahkan dengan konsep dan asas bagi topik yang akan diajar di dalam kelas. Penggunaan platform internet seperti Google Classroom dan lain-lain platform yang bersesuaian digunakan untuk tujuan penyampaian bahan-bahan bagi tujuan aktiviti di luar kelas. Namun begitu, kekangan dan cabaran dalam menggunakan pendekatan kelas berbalik adalah untuk memastikan pelibatan pelajar dalam aktiviti luar kelas dan juga untuk mengekalkan tahap motivasi pelajar. Beberapa penyelidik mencadangkan supaya penggunaan gamifikasi diintegrasikan ke dalam pendekatan kelas berbalik untuk memastikan pelaksanaan pendekatan kelas berbalik menjadi lebih efektif dan berkesan.
Gamifikasi merupakan penggunaan elemen permainan dalam konteks bukan permainan. Contoh-contoh elemen permainan adalah aras perkembangan ataupun level, sistem mata, ganjaran, lencana, leaderboard dan juga cabaran. Menurut McGonigal 2011, gamifikasi digunakan untuk mewujudkan kegembiraan dan juga keseronokan. Ianya juga merupakan penyelesaian kepada masalah penurunan motivasi dan minat terhadap pembelajaran, di samping membantu dalam meningkatkan tahap pelibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk melihat keberkesanan pendekatan kelas berbalik berasaskan gamifikasi terhadap tahap pelibatan pelajar. Tahap pelibatan dilihat sebagai satu cara untuk memperbaiki tahap pencapaian pelajar yang rendah, tahap kebosanan yang tinggi dan rasa tidak puas hati. 3 komponen yang digunakan untuk mengukur pelibatan pelajar di dalam proses PMP ialah pelibatan efektif, tingkah laku dan juga kognitif. Bagi pelibatan efektif, ianya merupakan emosi positif sewaktu di dalam kelas seperti minat, keseronokan, kegembiraan dan juga semangat. Manakala bagi tingkah laku pula, ianya merujuk kepada keupayaan bertindak merangkumi perhatian, penyertaan dalam aktiviti, penggunaan masa menyelesaikan tugasan, bertanyakan soalan dan pemilihan tugasan ketika proses pembelajaran. Dan bagi pelibatan kognitif merujuk kepada keupayaan mental seperti pemprosesan maklumat, penggunaan strategi, metakognitif dan juga penipuan. Keupayaan kognitif merujuk kepada keupayaan untuk mengaitkan maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada. Seterusnya kita beralih kepada objektif kajian. Objektif bagi kajian ini adalah yang pertama untuk menguji kesan pendekatan kelas berbalik berasaskan gamifikasi terhadap komponen pelibatan efektif. Yang kedua, menguji kesan pendekatan kelas berbalik berasaskan gamifikasi terhadap komponen pelibatan tingkah laku. Yang ketiga, menguji kesan pendekatan kelas berbalik berasaskan gamifikasi terhadap komponen pelibatan kognitif. Dan yang keempat adalah menguji kesan pendekatan kelas berbalik berasaskan gamifikasi terhadap komponen pelibatan pengunduran. Seterusnya kita akan pergi kepada metodologi. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang menggunakan reka bentuk kuasai eksperimen. Jumlah sampel kajian adalah seramai 82 orang pelajar yang mengambil subjek sains komputer di salah sebuah kolej matrikulasi di Semenanjung Malaysia. 43 orang pelajar dikategorikan sebagai kumpulan rawatan, manakala 39 pelajar dikategorikan sebagai kumpulan kawalan. Instrumen yang akan digunakan dalam kajian ini adalah inventari pelibatan bilik darjah yang mana menggunakan skala Likert 5. Ianya diadaptasi daripada instrumen Classroom Engagement Inventory CEI oleh Wang, Bergin and Bergin 2014. Prosedur kutipan data, tempoh pelaksanaan eksperimen adalah selama 10 minggu di mana pada minggu pertama, ujian pra akan dijalankan ke atas kedua-dua kumpulan dengan menggunakan soal selidik inventari pelibatan bilik darjah. Diikuti dengan pelaksanaan intervensi selama 8 minggu yang mana kumpulan kawalan akan menggunakan pembelajaran secara tradisional ataupun konvensional dan kumpulan rawatan akan menggunakan pendekatan kelas berbalik berasaskan gamifikasi. Pada minggu yang ke-10, ujian pasca akan dijalankan dengan menggunakan soal selidik yang sama. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan perisian SPSS dan analisis manowar digunakan bagi melihat pembalik ubah secara keseluruhan dan membandingkan antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan dalam aspek tahap pelibatan yang terdiri daripada efektif, kognitif, tingkah laku dan pengunduran. Okey, bagi dapatan kajian dan perbincangan, jadual 1 menunjukkan analisis ujian multivariate bilateris yang akan menunjukkan perbezaan antara ujian pra dan ujian pasca terhadap pembalik ubah bersandar yang terdiri daripada efektif, tingkah laku, kognitif dan pengunduran secara keseluruhan. Dapatan menunjukkan bahawa terdapatnya perbezaan yang signifikan antara ujian pra dan ujian pasca bagi kedua-dua kumpulan yang mana nilai signifikan adalah di bawah 0.05.
Selain itu juga, jadual yang sama juga menunjukkan bahawa pembalik ubah bebas iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan serta ujian pra dan ujian pasca telah mempengaruhi pembalik ubah berstandar yang terdiri daripada komponen pelibatan aktif, tingkah laku, kognitif dan pengunduran secara keseluruhan di mana nilai P adalah di bawah 0.05. Seterusnya, analisis ujian kesan antara subjek dibuat bagi melihat adakah perbezaan signifikan itu berlaku pada semua subskala ataupun pada subskala tertentu sahaja. Keputusan ini ditunjukkan pada jadual 2. Jadual ini menunjukkan wujudnya kesan interaksi antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan serta ujian pra dan pasca iaitu nilai P kurang daripada 0.05 terhadap semua subskala penlibatan iaitu efektif, P kurang daripada 0.5, tingkah laku P kurang daripada 0.05, kognitif dan juga pengunduran juga menunjukkan nilai P kurang daripada 0.05. Kesan saiz yang ditunjukkan oleh komponen tingkah laku dan kognitif menunjukkan kesan saiz yang besar, manakala bagi efektif dan pengunduran menunjukkan kesan saiz yang sederhana. Ini dilihat melalui nilai partial ETS squared di dalam jadual yang ditunjukkan. Jadual 3 menunjukkan analisis deskriptif bagi skor min, ujian pra dan pasca mengikut kumpulan dan komponen pelibatan. Bagi pelibatan efektif, kumpulan kawalan menunjukkan penurunan dari segi skor min, ujian pra dan ujian pasca, tetapi bagi kumpulan rawatan adalah sebaliknya. Ini menunjukkan bahawa pendekatan kelas berbalik berasaskan gamifikasi memberikan kesan positif kepada responden kajian. Bagi komponen pelibatan tingkah laku, kedua-dua kumpulan menunjukkan peningkatan jika dibandingkan antara ujian pra dan ujian pasca. Ini bermaksud kedua-dua pendekatan mempengaruhi tahap pelibatan dari aspek tingkah laku responden secara positif. Namun begitu, peningkatan yang berlaku pada kumpulan rawatan adalah lebih tinggi berbanding kumpulan kawalan. Perbandingan juga dilakukan pada komponen kognitif antara kumpulan rawatan dan juga kumpulan kawalan. Kumpulan kawalan menunjukkan penurunan skor min ujian pra dan ujian pasca dan ini menunjukkan pendekatan konvensional tidak mempengaruhi kognitif responden secara positif jika dibandingkan dengan responden yang menggunakan pendekatan kelas berbalik berasaskan gamifikasi. Jadual juga menunjukkan penurunan pada komponen pengunduran bagi kumpulan kawalan dan sebaliknya bagi kumpulan rawatan. Ini menunjukkan bahawa responden yang menggunakan pendekatan kelas berbalik berasaskan gamifikasi aktif dalam melibatkan diri semasa aktiviti pembelajaran. Hasil dapatan menunjukkan bahawa kumpulan pelajar yang menggunakan pendekatan kelas berbalik berasaskan gamifikasi mempengaruhi tahap pelibatan secara positif bagi keempat-empat subskala pelibatan iaitu efektif, tingkah laku, kognitif dan pengunduran. Sebagai kesimpulannya, didapati pendekatan kelas berbalik berasaskan gamifikasi merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang dapat meningkatkan tahap pelibatan pelajar dari aspek efektif, kognitif dan tingkah laku. Kewujudan elemen gamifikasi dalam pendekatan kelas berbalik boleh menimbulkan keseronokan kepada pelajar dan seterusnya meningkatkan minat pelajar untuk meneruskan pembelajaran di samping meningkatkan diri dalam pelibatan aktiviti pembelajaran. Pelaksanaan kelas berbalik berdasarkan gamifikasi juga meningkatkan masa interaksi antara pelajar dan pensyarah serta pensyarah dapat memberikan tumpuan terhadap kandungan topik yang lebih semasa di dalam kelas kerana asasnya telah dikuasai oleh pelajar semasa aktiviti luar kelas. Sebagai cadangan, penyelidik mencadangkan supaya kajian lanjutan terhadap kumpulan pelajar yang lebih besar dan pelaksanaan kaedah penyelidikan secara kualitatif untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci daripada responden berkaitan dengan kajian ini. Diharap kajian ini dapat dijadikan sebagai rujukan kepada penyelidik akan datang berkaitan dengan kajian gamifikasi dan juga pendekatan flipped classroom. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Sebarang pertanyaan boleh diajukan dengan cara menulis komen di ruangan YouTube yang telah disediakan. Sekian, terima kasih.